sufficiently supplement our body cells until calcium chelates with calmodulin. For aging societies, there are more and more osteoporosis potential patients. Unfortunately, osteoporosis invades both you and your family silently. In order to sufficiently prevent osteoporosis, daily preventative healthcare is the most fundamental. Kemedulan yang menakjubkan. Pengalaman osteoporosis. Semasa kecil, bapa sentiasa membawa saya ke taman berhampiran rumah kami untuk bermain. Dia selalu menempatkan saya di bahunya. Dalam peringatan saya, bahu bapa sangat besar dan kuat. Saya boleh pandang jauh semasa saya duduk di bahunya. Saya bersama bapa berjalan-jalan di taman yang sama beberapa tahun kemudian. Bapa sudah tidak ada bahu yang kuat dan tubuh yang tegak, tetapi bongkok dan berjalan perlahan-lahan dengan bantuan tongkat. Bapa saya mengalami patah tulang yang serius semasa mengangkat berat tidak lama dahulu dan menjalani pembedahan di hospital. Menurut doktor, bapa menghidapi kekurangan kalsium akibat keletihan dan malnutrisi dan akhirnya mencetuskan osteoporosis. Krisis osteoporosis. Osteoporosis hanya akan mencetus setelah banyak tahun. Ia tidak memberi sebarang kesakitan pada tahap permulaan. Kita hanya akan menyedari menghidapi osteoporosis setelah mengalami patah tulang. Oleh itu, osteoporosis sering dikenali sebagai pembunuh tanpa suara. Tambahan pula, WHO sudah menetapkan 20 Oktober sebagai Hari Osteoporosis, World Osteoporosis Day. Osteoporosis merupakan kehilangan kalsium daripada tulang mengakibatkan jisim tulang menurun dan tulang menjadi halus dan berlubang-lubang. Oleh itu, patah tulang senang berlaku. Patah tulang sering berlaku di gelang tangan, tulang belakang dan tulang femur. Pesakit mempunyai simptom-simptom seperti patah tulang di gelang tangan, sakit belakang, ketinggian merosot, bongkok dan patah tulang di pinggul. Statistik negara menunjukkan bahawa terdapat 130,000 orang mengalami patah tulang akibat osteoporosis. 3,000 hingga 5,000 daripada 130,000 mengalami kematian akibat patah tulang di pinggul. Menurut Persatuan Perubatan Amerika, the American Medical Association, 5 hingga 20% warga tua yang mengalami patah tulang di pinggul mengalami kematian dalam masa setahun dan lebih daripada 50% menjadi kurang upaya dan memerlukan penjagaan. Bacaan ini memang menghairankan. Menurut statistik, seorang daripada 3 orang wanita yang berumur 60 hingga 70 orang akan menghidapi osteoporosis dan 2 orang daripada 3 orang wanita yang lebih 80 tahun akan menghidapi osteoporosis. Osteoporosis lebih kerap berlaku antara kumpulan wanita kerana kadar metabolisme tulang bagi wanita lebih tinggi selepas putus haid. Kekurangan hormon bagi wanita juga mempercepat kadar kehilangan jisim tulang. Ramai orang salah memahami bahawa hanya wanita akan menghidapi osteoporosis. Sebenarnya, kedua-dua kumpulan wanita dan lelaki juga akan menghidapi osteoporosis, tetapi kumpulan wanita mempunyai kadar risiko yang lebih tinggi. Menurut statistik, risiko perempuan menghidapi osteoporosis adalah 8 kali lebih tinggi daripada lelaki. Hubungan antara kalsium dengan osteoporosis. Menurut buku Dr. Takwa Fujita dari Kobe University, Japan, yang bertajuk Kalsium dan Kesihatan, kalsium dalam tulang menentukan kepadatan tulang
dan memberi sokongan kepada tubuh, manakala kalsium dalam darah dalam amaun yang tertentu boleh menjaga fungsi otak dan jantung serta melibat dalam rembesan hormon. Semasa kepekatan kalsium dalam darah menurun daripada paras normal, kekejangan otot, kelembapan otak, gangguan fungsi jantung dan denyutan nadi sering berlaku. Ini menunjukkan kepentingan ion kalsium dalam tubuh kita yang boleh mengancam kesihatan kita. Oleh itu, kalsium merupakan sumber tenaga untuk tulang dan dikenali sebagai nyalaan hidup. Tisu tulang merupakan sel yang hidup dan mengalami metabolisme yang berterusan. Tulang kita mengandungi dua jenis sel yang paling penting, iaitu osteoblast dan osteoclast. Osteoclast bertanggungjawab untuk memusnahkan tisu tulang yang lama dan osteoblast bertanggungjawab untuk membentuk tisu tulang. Ini merupakan metabolisme tulang dan proses ini berterusan sepanjang hayat. Kita akan mencapai puncak jisim tulang kira-kira pada umur 35. Kadar pemusnahan tisu tulang melebihi kadar pembentukan tisu tulang selepas umur 40. Oleh itu, jisim tulang semakin menurun dan mikrotisu-tisu tulang merosot menyebabkan tulang menjadi sangat halus dan poros. Keadaan ini dikenali sebagai osteoporosis. Kebenaran tentang kehilangan dan penyerapan kalsium. Populasi sudah mengetahui perhubungan antara kalsium dengan osteoporosis dan kebanyakan orang berpendapat bahawa makan kalsium sudah cukup untuk mencegah osteoporosis. Memandangkan terdapat pelbagai jenis produk kalsium daripada diet harian melalui daging ayam, itik dan ikan. Namun begitu, anda pasti anda sudah berjaya mencegah osteoporosis? Mari kita memahami kebenaran tentang kehilangan dan penyerapan kalsium. Kalsium dalam makanan akan dicerai menjadi ion kalsium setelah memasuki perut kita. Ion kalsium kemudian diserap dalam usus kecil. Walaupun dengan bantuan vitamin D3 dalam usus kecil, penyerapan kalsium hanya boleh mencapai 50%. Kalsium yang diserap dalam usus kecil akan dihantar oleh saluran darah ke sel-sel kita. Pada akhir sekali, kalsium yang diserap oleh sel tubuh hanya mencapai 20%. Oleh itu, kebanyakan kalsium yang kita makan tidak boleh diserap. Menurut Kementerian Kesihatan, pengambilan kalsium untuk orang dewasa ialah 1000 mg tiap hari. Anda hanya boleh menyerap 100 mg kalsium sekiranya anda mengambil 1000 mg. Kemungkinan anda akan berpendapat bahawa kalau anda makan lebih banyak kalsium, tubuh anda juga boleh menyerap 1000 mg kalsium. Namun begitu, pandangan ini adalah salah. Kalsium yang belum diserap akan disingkirkan melalui hepar dan ginjal. Lama-kelamaan, fungsi hepar dan ginjal akan menurun dan mengakibatkan kalsium berlebihan tidak dapat dialihkan daripada tubuh. Akhir sekali, keadaan ini akan mencetus hiperkalsemia dan pengampuran. Kenapa kalsium yang kita makan mengalami kehilangan yang banyak? Mari kita memahami penyerapan kalsium yang sebenar. Ion kalsium yang diserap dalam usus kecil akan dihantar ke bahagian tubuh yang diperlukan. Ion kalsium dalam darah akan bergabung dengan sejenis protein aktif yang dikenali sebagai protein pembawa kalsium untuk dihantar ke sel tubuh. Kalsium dan protein pembawa kalsium yang berasingan adalah tidak aktif. Selepas pergabungan, sebatian berbalik akan terbentuk. Calmodulin mempunyai peranan yang terpenting antara pelbagai jenis protein pembawa kalsium. Calmodulin juga dikenali sebagai CAM. Pengenalan Calmodulin. Calmodulin merupakan sejenis protein aktif yang terdiri daripada 148 asid amino. Ia hadir semula jadi dalam tubuh kita dan dihasilkan oleh sel otak, sel pengharaman dan sel pembiakan. Calmodulin boleh bergabung dengan 4 ion kalsium
dan mengawal atur metabolisme tulang, iaitu membekalkan ion kalsium semasa sel kekurangan kalsium dan mengalihkan ion kalsium semasa sel mempunyai kalsium yang berlebihan. Penghasilan calmodulin dalam tubuh kita mencapai puncak semasa kita berumur 20 hingga 30. Penghasilan menurun apabila usia kita meningkat. Ini merupakan sebab kenapa orang tua tidak dapat menyerap kalsium walaupun ada makan kalsium. Sebab utama bukan mengambil kalsium tetapi mengambil calmodulin. Secara klinikal, calmodulin boleh menyeimbangkan kepekatan ion kalsium dalam darah, mencegah osteoporosis, mengawal atur sistem saraf, sistem hormon, sistem enzim, mengaktifkan tenaga dan makrofaj. Calmodulin sudah dikenal pasti dalam dunia akademik dan perubatan pada masa kini. Contohnya, calmodulin dikenali sebagai protein pembawa kalsium dalam kamus perubatan Newton. Protein pengawal atur kalsium dalam kamus perubatan PADS yang membawa maksud protein pembawa kalsium yang boleh mengaktifkan enzim dan menyeimbangkan kepekatan ion kalsium. Tambahan pula, teori calmodulin juga banyak dicetak dalam buku-buku pengajaran dalam atau luar negara. Penciptaan dan kebaikan calmodulin oleh Dr. Wong Kai Hua. Dr. Wong Kai Hua merupakan profesor antarabangsa yang arif dalam bidang onkologi dan biokejuruteraan di Amerika. Dengan kajian dan pengalaman selama 30 tahun, beliau berjaya menghasilkan produk biokejuruteraan calmodulin. Sekarang, mari kita memahami latar belakang Dr. Wang. Dr. Wang arif dalam penyelidikan immunity, biokejuruteraan dan onkologi. 1954, tamat pengajian di Universiti Beijing. 1960 hingga 1982, Profesor Perubatan bagi Universiti Perubatan Shandong. Pengerusi Organisasi Penyelidikan Kanser. 1982 hingga 1989, Profesor Perubatan bagi Universiti Perubatan Xiamen. Pengerusi Penyelidikan Kanser. 1990, menubuhkan Pusat Penyelidikan Biokimia Bionike dan melibatkan diri dalam bidang biokejuruteraan dan produk perubatan. Pencapaian Dr. Wong Kai Hua dalam bidang perubatan. 1957 hingga 1959, penyelidikan biokimia dan sitokimia untuk hepatitis. 1958 hingga 1974, sintesis insulin. 1963 hingga 1966, kajian untuk menghasilkan ubat bagi memperbaiki sistem saraf. 1972 hingga 1974, ujian mengenai antigen kanser dan kulit kanser. 1974 hingga 1980, penciptaan gene sel, hormon kelenjar timus, interleukin 2, interferon dan faktor nekrosis tumor TNF yang digunakan dalam rawatan klinikal. Dalam jangka masa ini, pencapaian terbesar Dr. Wang ialah mencipta produk biokejuruteraan calmodulin. Dengan menggunakan pengalaman profesionalnya, calmodulin juga dikenali sebagai berita baik untuk menjamin kesihatan manusia. 1972年，我接受国家的重点研究项目，进行肿瘤免疫的研究。大家知道，肿瘤是由很复杂的病因造成的，所以需要研制一系列的药物来治疗和调控。在研究过程中，我发现 CAM 是最好的调控药物之一，几乎适用我所治疗的所有病人。CAM 呢，可以跟手术、化疗、放疗结合，可以达到更好的疗效。尤其是对一些年老病弱的病人，这些人呢不能用常规治疗，那我们只好用 CAM 来治疗，那达到很好的控制病情恶化，甚至可以让肿瘤缩小的神奇效果。
在长时间的临床观察中，我发现一些骨质有毛病的病人，随着他服用这个 KEM 呢，骨质的增生病也受到控制。有的病人呢，腰都弯了不能直，用了这个 KEM 以后呢，腰也变直了。还有些老年人出现了很多老年斑，也有皮肤很黑的病人也出现老年斑消退、皮肤变白的现象。所以我就决心要系统的研究 KEM 的疗效，并改进它所有的研究的方法，还研究一些复方。因为大家知道这个复方呢，并不是简单的组合，而是让它极大限度的发挥 KEM 的功效。KEM 呢也叫调钙素了，它主要的功能呢，能调节钙离子的浓度。大家知道钙是生命的信使，细胞的生命活动和钙的浓度有很密切的关系。体内钙的作用是由调钙素所控制的。调钙素本身呢，它就结合4个钙离子，随着细胞活动的需要，它可以协调钙离子的浓度。第二是它能维持新陈代谢的和能量代谢的启动和正常化的活动，那促进这个酶的活性。我们知道这些能量的启动和酶的活性跟 ATP 酶有密切的关系。那 ATP 酶呢的活性也受调钙蛋白的影响，甚至于跟它的关系非常非常的密切。所以这样的话呢，就可以使细胞活化，身体的能量呢转换很顺畅，而且我们体内的一些代谢速度呢可以维持常态。第三呢是协调神经系统和荷尔蒙。调钙素呢可以协助神经传导物质的释放，这样的话呢可以产生一些很好的效用，比如说增强记忆力，预防老人痴呆症，同时还可以促进肌肉能够正常的收缩，防止肌肉病态的收缩，比如说抽筋等等。同时呢也能安抚交感神经，这样的话呢就可以改善睡眠，尤其是夜间不眠的婴儿，少量的 KEM 都可以让他很平安的入睡。第4个作用是激活酶系统，进行有效的调整。酶系统是代谢的催化剂，当酶系统欠活泼的时候，营养的转换就变慢，形成障碍，身体的代谢速率呢就缓慢。第5呢是活化巨噬细胞。大家知道巨噬细胞是很重要的体内清道夫，它负责清除体内坏死、异化、老化的细胞。比如说我们说老年斑啊、疣啊、息肉啊，甚至于对一些癌细胞，它都有清理跟吞食的作用。所以 KEM 可以说是健康食品中很难得的防癌、美容、防衰老、防骨疾病的圣品。 Peralatan untuk pemeriksaan tulang. BMD densitometer yang unggul mempunyai ketepatan tinggi, kepekaan tinggi dan kaedah pengendalian yang mudah. Pada masa kini, terdapat banyak peralatan yang digunakan untuk menentukan jisim ketumpatan tulang seperti sinaran X dan dual energy X-ray absorptiometry. Sinaran X. Kaedah ini kurang peka dan tepat dalam penentuan jisim ketumpatan tulang kerana ia hanya boleh mengesan kehilangan jisim tulang
apabila kehilangan ini melebihi 30%. Oleh itu, pesakit yang menghidapi osteoporosis pada peringkat awal tidak dapat dikesan. Dual Energy X-ray Absorptiometry. Kaedah ini menggunakan dua sinaran X yang berbeza menembusi bahagian tubuh yang diperiksa dan dikumpul oleh pengesan. Kemudian dia dianalisis melalui komputer dan keputusan dicetak dalam laporan melalui sistem perangkaan. Perbandingan laporan pemeriksa dengan jadual PIAWI boleh dibuat. Kaedah ini boleh digunakan untuk menentukan jisim ketumpatan tulang pada keseluruhan tubuh. Namun begitu, kaedah ini paling banyak digunakan di tulang belakang dan tulang femur secara klinikal. Ralatnya hanya sebanyak 1% dan pemeriksaan boleh dijalankan dalam jangka masa yang pendek. Tambahan pula, pendedahan sinaran X oleh pemeriksa melalui kaedah ini adalah sangat rendah, iaitu 1/50 daripada sinaran X biasa. Kini, Dual Energy X-ray Absorptiometry sudah berkembang dari generasi pertama hingga ke generasi ketiga. Perubatan pencegahan dan penjagaan kesihatan sudah semakin diambil berat pada masa kini. Dual Energy X-ray Absorptiometry membolehkan kumpulan berisiko tinggi terhadap osteoporosis boleh mendapatkan pemeriksaan yang tepat dan jitu serta mendapatkan laporan dalam jangka masa yang pendek. Mereka juga boleh mendapatkan perkhidmatan penjelasan laporan yang profesional dan memahami cara terbaik untuk membaiki dan mencegah osteoporosis. Anda boleh menjalani pemeriksaan tulang sekali lagi selepas menjalani kaedah pencegahan selama 3 hingga 4 bulan. Dual Energy X-ray Absorptiometry membolehkan anda membanding perkembangan tulang anda. Ujian untuk osteoporosis. Anda boleh membuat satu ujian senang untuk osteoporosis setelah memahami kebenaran tentang osteoporosis. Adakah anda sudah mempunyai simptom-simptom seperti berikut? Anda rasa sangat sakit apabila bengkok ke hadapan. Anda rasa sakit di bahu belakang dan pinggang apabila bangun dari tidur. Sakit belakang. Mudah patah tulang. Tidak dapat tidur dengan muka menuju ke atas. Rasa sakit apabila memusingkan badan. Bongkok dan sakit di pinggang. Kalau anda mempunyai salah satu simptom di atas, anda mungkin sudah menghidapi osteoporosis. Kesimpulan, kalsium merupakan nyalian hidup. Kalsium dalam amaun tertentu boleh mengawal keseimbangan tubuh dan mencegah osteoporosis. Kalsium juga banyak diguna dalam pengekalan fungsi osteoblast dan osteoklas. Oleh itu, saranan harian kalsium oleh Kementerian Kesihatan ialah sebanyak 1000 mg untuk memenuhi keperluan harian kita. Kajian perubatan terbaru menunjukkan bahawa kalsium mesti bergabung dengan camedolan terlebih dahulu untuk mencapai penyerapan kalsium oleh sel tubuh. Bilangan warga tua semakin meningkat di Taiwan. Lapisan masyarakat yang berisiko menghidapi osteoporosis juga semakin meningkat. Malangnya, anda dan keluarga anda akan menghidapi osteoporosis tanpa sebarang isyarat. Oleh itu, penjagaan kesihatan merupakan langkah pencegahan osteoporosis yang paling berkesan.